Hello guys, so Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi pada video seterusnya. Video inilah yang Nabil akan memberi ilmu ataupun kita akan mengupas lebih lanjut selepas kita dah faham tentang asas-asas untuk untuk menjadi seorang trader. So tuan-tuan dan perempuan dah faham dah kenapa tuan-tuan dan perempuan nak melakukan entry buy. Kemudian tuan-tuan dan perempuan dah tahu dah kenapa tuan-tuan dan perempuan nak kena entry sell. Tuan-tuan dan perempuan dah tahu dah apa itu pip, apa itu lot, kemudian mata wang utama apa dia. Tuan-tuan dah tahu, kemudian tuan-tuan dah tahu dah cara untuk mengenali bullish. Alright, bullish candle. Kemudian tuan-tuan dah faham dah tentang bearish candle. Kemudian tuan-tuan dan perempuan dah belajar dah tentang OHLC. Alright, so sekarang ni apabila kita dah tahu dah semua asas, kita hanya perlu tahu di dalam chart nanti dekat mana kita nak buy dan di mana kita nak sell. Kalau kita nak buy, pergerakan yang macam mana kita nak buy. Kemudian kalau kita nak sell dalam pergerakan yang macam mana. Alright, so yang pertama sekali, di dalam market forex kita ada dua chart tuan-tuan dan perempuan, dua pergerakan sahaja yang dikenali. Yang pertama sekali kita kenali dia sebagai uptrend. Alright, so uptrend ini apa tuan-tuan? Uptrend ini adalah salah satu pergerakan yang sentiasa melakukan kenaikan. Kena ingat tu, uptrend adalah sesuatu pergerakan yang sentiasa melakukan kenaikan. Alright, apabila sesuatu benda yang sentiasa menaik, awak pun tahu kalau awak membeli pada harga RM5, benda itu akan naik harganya kepada RM10. Awak nak jual ataupun awak nak beli, alright, mestilah awak nak buy betul, disebabkan awak tahu price tu sedang melakukan kenaikan. So, untuk itu di dalam uptrend, apa yang kita akan buat? Untuk melakukan entry buy, anda perlu fokus kepada price yang sedang melakukan uptrend. So, macam mana kita nak kenal pasti pergerakan yang uptrend ini? Alright, mari saya lukiskan kepada tuan-tuan dan perempuan. Pergerakan dia seperti biasa, sangat-sangat mudah untuk tuan-tuan dan perempuan faham. Yang pertama sekali, dia akan sentiasa melakukan pergerakan ke atas dan dia tidak boleh melakukan breakout of punca. So, yang pertama sekali, untuk kenaikan yang ke atas ataupun uptrend, untuk kita melakukan entry buy ni, apa yang kita boleh lihat? Yang pertama sekali, pergerakan dia adalah uptrend di mana price melakukan higher high. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, dekat sini dipanggil sebagai higher high. Alright, higher high dan juga higher low. Tinggi yang tertinggi dan ini pula adalah tinggi yang rendah. So membawa maksud setiap kali price melakukan higher high yang baru, right? Apabila setiap kali price melakukan higher high yang baru, higher high yang lebih tinggi daripada higher high sebelum ini, ataupun dalam kata lain higher high ini adalah resistance, okay? Higher low ini adalah support. Faham? So, setiap kali harga melakukan harga tertinggi yang baru melepasi harga tertinggi sebelum ini, itu menandakan yang price sedang melakukan uptrend dan dia melakukan higher low yang baru tetapi tidak lebih, alright, tidak melebihi higher low yang sebelum ini. Nampak tak? Higher low ni dia tak boleh melebihi higher low sebelum ini, tetapi higher high ataupun resistance mestilah melebihi resistance sebelum ini. So, di situ barulah kita panggil dia sebagai uptrend. Nampak tak? So, dekat sini higher low tak boleh melebihi higher low sebelum ini, ataupun support tidak boleh melebihi support sebelum ini. Higher high ataupun resistance mestilah melebihi resistance sebelum ini ataupun higher high sebelum ini. So, itu sahaja untuk uptrend. Nak kenal uptrend macam mana? Senang saja, saya cakap lagi sekali, uptrend boleh dikenali dengan hanya satu perkara sahaja. Yang pertama sekali, higher high kita mestilah melakukan breakout of higher high sebelum ini, ataupun resistance gini
perlu melakukan resisten yang baru lebih tinggi daripada resisten sebelum ini, dan juga support ataupun higher low tidak boleh melebihi higher low ataupun support sebelum ini. Itu sahaja pantang larang dia. Pantang larang dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Lain sekali saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, untuk uptrend, kalau kita nak melakukan entry buy, price kena melebihi, alright, ingat kena lebih, kena tulis, kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan akan lupa, kena lebih dari resisten sebelum ini. Ingat, lebih resisten sebelum ini, dan tak boleh, okey, ingat, tak boleh melepasi kawasan apa? Melepasi support sebelum ini. Itu sahaja untuk uptrend. So, untuk uptrend adalah trend yang sedang melakukan kenaikan. Apabila trend yang sedang melakukan kenaikan, kita akan melakukan entry buy. Disebabkan apa? Disebabkan entry buy adalah potensi yang boleh menyebabkan anda berada dalam keuntungan. Kerana apa? Sebab katakan awak melakukan entry buy dekat sini. Katakanlah awak melakukan entry buy di sini. Awak buy dekat sini kan. Price melakukan kenaikan. Untung tak? Mestilah untung. Kalau awak melakukan entry sell dekat sini, price melakukan kenaikan sebab price sedang melakukan uptrend. Awak untung ke rugi? Mestilah awak rugi sebab awak melakukan entry sell, tapi price melakukan kenaikan. Sepatutnya kalau awak nak entry sell, mari saya tunjukkan. Alright. So, yang kedua, selain daripada uptrend, kita mempunyai trend yang kedua, iaitu dikenali sebagai downtrend. Di dalam market, kita ada trend yang sedang menurun. So, trend yang sedang menurun ini dikenali sebagai downtrend, dan apabila trend yang sedang menurun, kita akan fokus kepada entry sell. So, trend yang menurun macam mana, Nabil? Sangat mudah dan senang. Trend yang sentiasa menurun adalah trend apabila kita nampak dia memang membuat penurunan. So, trend yang sentiasa menurun mestilah melakukan breakout of lower low. Ini adalah lower low, ini adalah lower high. Alright, ini adalah lower high dan ini adalah lower high. Alright, lower high ini apa? Resisten. Ini apa? Resisten, dan lower high ini adalah resisten. Lower low adalah support, lower low adalah support, dan lower low adalah support. So, untuk downtrend, untuk kita kenal pasti downtrend dengan sangat mudah adalah senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Dia mestilah lower low ataupun support mestilah melebihi support sebelum ini. Nampak tak? Alright. Dan juga resisten, dia terbalik saja. Tadi uptrend, price resisten mesti melebihi resisten sebelum ini, betul? Dan support tidak boleh melebihi support sebelum ini. Tetapi untuk downtrend hanya terbalik, support mestilah melebihi support sebelum ini. Okey, dan juga resisten tidak boleh melebihi resisten sebelum ini. Barulah kita boleh panggil dia sebagai downtrend, dan kita akan fokus untuk melakukan entry sell. So nampak tak dekat sini? Inilah pergerakan dia. Alright. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buy ataupun nak sell, tuan-tuan perlu lihat dahulu daripada downtrend ataupun uptrend. Kalau price melakukan uptrend ataupun downtrend, barulah kita akan decide sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. So, sekejap lagi saya akan masuk ke bab yang seterusnya, iaitu kita nak kenal pasti perubahan trend dengan teknik yang paling mudah. Supaya apa? Supaya kadang-kadang kita dah elok. Ada juga orang yang masuk, dia entry sell. Okey, dia entry sell. Tiba-tiba price melakukan kenaikan. Macam mana? Kan? So, kita nak elak benda tu. Katakanlah dia melakukan entry buy, tiba-tiba price melakukan penurunan. So, kita nak elak benda ini daripada berlaku. So, macam mana kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama sekali, sangat-sangat mudah dan senang sahaja. Apa yang saya akan lakukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi saya akan bincangkan. Alright? So, terima kasih dan Assalamualaikum. Berjumpa kita pada video yang seterusnya.